seperti yang kami wawarkan tadi mengenai topik kita hari ini, iaitu pengotor, pemalas atau tabiat. Kalau kita cakap pasal pengotor, pemalas atau tabiat ni sebenarnya daripada disiplin tu sendiri, Dina. Kalau kita tengok, kalau dari kecil dah diajar untuk letak barang balik ataupun apa sahaja didikan daripada rumah, mula dari rumah, itu yang dibawa keluar. Tapi masalahnya itulah perangai masing-masing. Sebab bila sentuh tentang pengotor ni, kalau kita tanya mana-mana individu pun memang tak akan mengaku dan merasakan pengotor ni bukan satu tabiat yang ada dalam diri mereka. Tapi hakikatnya, kadang-kadang betul orang cakap penampilan itu kita tak boleh nak bayangkan bahawa itulah sebenarnya dirinya. Ada sahaja yang berpenampilan menarik, segak bergaya, cantik manis bersolek. Tapi hakikatnya kalau kita buat lawatan ke rumahnya, kita sendiri akan terkejut. Sebab ini bukan satu, nampak tak? Tetamu kita dah gelak tu. Sebab kadang-kadang bila pergi ke rumah kan, orang selalu akan cakap nak tahu seseorang tu pembersih ataupun pengotor, kita tengok tandas dia. Lagi satu kereta. Masa kereta dia boleh tahu sama ada dia tu pengemas atau pengotor. Okey. Kita nak tahu juga sebenarnya ini adakah sebenarnya kerana sifat huruf M ada besar atas kepala, malas, ataupun sebenarnya tabiat. Kita nak bawakan topik ini berbincang secara santai bersama dengan tetamu-tetamu kita yang sebenarnya tak sabar nak berkongsi pandangan mereka. Kita ada 4 tetamu di studio, iaitu yang pertama di hujung sana, kita bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Arba, merupakan pegawai perubatan. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih kerana menjemput. Okey, dan di sebelah doktor kita ada Nita. Kita ada Mia, salah. Kita ada Siti Salihat dan juga Liza Abdullah. Kita ambil nafas sekejap sebab kita nak kongsikan laporan berkenaan dengan topik yang akan kami bawakan sekejap saja lagi. Kita saksikan. Tidak ambil peduli soal kebersihan diri dan persekitaran merupakan antara faktor segelintir individu dilabel sebagai pengotor. Sikap pengotor ini sememangnya berbahaya kerana ia boleh menjejaskan kesihatan diri dan orang di sekeliling. Ada kalanya individu tidak menyedari dirinya pengotor. Hal ini kerana sikap tersebut sudah menjadi tabiatnya sejak dari usia muda. Sikap pengotor juga boleh berlaku apabila sifat malas mula menguasai diri. Kerana itulah, wujud segelintir individu yang selesa hidup dikelilingi sampah, sisa makanan dan haiwan perosak. Pada bulan Julai tahun ini, tular di laman sosial mengenai aduan seorang wanita yang sedih dan marah kerana perlu membersihkan rumah sewanya yang ditinggalkan oleh teman serumah dalam keadaan tidak terurus. Rumah yang terletak di Sedang ini ditinggalkan individu tersebut dalam keadaan bersepah seakan rumah sampah. Ini menunjukkan bahawa wujud individu yang tidak bertanggungjawab dengan kebersihan diri dan menjadi raja kepada kekotoran. Untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera, isu kebersihan perlu dipandang serius. Kalau kita lihat kepada laporan yang disediakan ini, kita sendiri pun tak boleh nak bayangkan macam mana boleh hidup dalam rumah sebegitu. Kita nak makan pun tak lalu kalau lihat keadaan sekeliling sebegitu. Setuju ataupun tidak? Panel. Setuju. Setuju. Tapi kan bila sentuh tentang pengotor ini, kita tahu mereka ni memang tak mengamalkan kebersihan. Kehidupan dalam serba-serbinya, serba menyakitkan mata dan juga hidung. Doktor, saya nak tahu jugalah, penonton juga nak tahu. Sebenarnya bila sentuh tentang pengotor ini, adakah sebenarnya ia adalah satu tabiat ataupun kerana ada sifat malas dalam diri individu itu? Okey. So, kita bermula kepada definition of dua perkataan ini. Yang pertama ialah tabiat, yang kedua ialah sikap lah. Tabiat ialah sifat naluri seseorang yang menggambarkan sifat ataupun perangai seseorang itu sendiri. Dan dia boleh diterjemahkan sebagai habit lah. Sama ada sikap pula ialah satu akhlak ataupun perangai seseorang. Jadi kalau kita tengok dua definition ni, dia macam lebih kurang sama. Saling berkaitan. Saling berkaitan. Jadi sikap dan tabiat ni boleh bersangkut paut antara satu sama lain. Bergantung kepada seseorang itu sendiri. Tetapi pada pendapat saya sendiri, lebih kepada tabiat ini, dia disebabkan ialah sifat naluri seseorang. Jadi saya berfahaman ia ialah berpunca daripada macam mana dia grow. Dia dibesarkan dengan sekeliling yang macam mana. Manakala sikap itu ialah sifat orang itu sendiri. Okey, faham, jelas. Okey, itu berkenaan dengan sifat yang orang kata didikan daripada rumah. Macam Nita sendiri ada tak? Ada tak? Apa orang kata mengalami situasi orang sekeliling ataupun yang macam kurang selesa?
Ada. Mula-mula masa saya 18-19 tu, sebab saya anak tunggal. Okey. Dekat rumah, saya boleh cakap my mom did everything for me. Saya hanya belajar daripada macam mana dia buat. Tapi bila saya dah pindah ke KL, saya mula belajar semua ni by myself. And mula-mula tu tak cantik sangat lah. Tak pandai, betul-betul saya tak pandai nak lipat baju semua. Like from zero. Tapi I rasa I selerak lah. I seorang yang not organised. Tapi saya tak adalah macam biar sampai pun tikus, berlipas semua. Saya satu pun saya tak dapat lah dengan bau dia apa semua. Tapi ada juga some days macam ada kita cuai. Sometimes kalau banyak syuting ke apa, ada satu tupperware dekat situ yang kita ingat dah cuci, rupanya tak cuci lagi. Benda macam tu of course saya pernah alami lah. Tapi tak adalah sampai satu rumah macam tu lah. Okey, faham. Itu pengalaman Nita. Tapi sejujurnya kalau tanya dengan Siti Salihah sendiri, bagaimana Siti Salihah melihat bahawa pengotor ini satu tabiat ataupun sifat pemalas yang memang kita tak boleh nak terima. Sebab ada setengah orang, kita tak boleh nafikan, ada hari-hari dia, kita akan ada hari malas kita. Berselerak tu normal. Tapi bak kata Nita taklah sampai berulat, bertikus dan sebagainya. Tafsiran Siti Salihah sendiri. I setuju dengan doktor cakap it's all about upbringing. You know, ibu bapa macam mana diorang ajar you. And I dah lama like dari umur 18 tahun juga I dah independent. So I dah keluar, I pindah on my own. So I dah belajar how to be independent, kemas-kemas. Tapi sometimes I tak buat laundry lah. I akan hantar ke laundry, pergilah Adobe. Tapi I rasa paling I sepah tu masa syuting. Oh yes. Syuting tu bila ada baju tu semua campak je kat kereta. Tapi at the same time, yes, we have our lazy days. But then, yeah, I akan hantar pergi kemas kereta macam tu lah. Tapi taklah teruk mana, tak adalah sampai tikus, nak sampah tu macam, no. Betul. Lepas tu macam kalau kita tengok di sekeliling kita, kalau ada antara individu yang begitu, kita rasa tak selesa tapi susah kita nak tegur. Macam Liza sendiri, macam mana agaknya pendekatan yang Liza buat? Mungkin ada kena-mengena. Marah tu. Tak boleh upkan dia kesian. I tak pernah tengok kereta kat Liza. I tak pernah masuk kereta kat Liza. Okey, tak pernah ya. Okey, sekarang boleh tengok. Okey, macam betul lah. Saya pun setuju juga dengan apa yang doktor cakap. Yang setuju sekarang ni betul atas sikap atas dia sendiri. Tetapi memanglah siapa-siapa pun bila dah tengok apa tu tadi baru kita rasa rupanya ada wujudnya manusia sedemikian. Unless kalau kita tengok dia keluar dengan keadaan dia selekeh, dengan keadaan dia berbusuk, mungkin kita rasa betul lah rumah dia. Tapi kalau di rumah dia begitu, dia keluar penampilan yang like macam tak mukan dia, macam saya tak masuk akal. Susah nak terima. Saya susah nak terima. Tapi macam kita pun, kalau kita pergi sesuatu tempat tak selesa, macam makan ke, saya rasa everyone kot tak lalu nak makan. So, saya samalah bila time saya ni ada sifat macam tu. Kalau saya dah terlalu rajin, kalau saya dah kemas katil, kalau katil tu saya ingat saya akan masuk balik, saya akan tarik balik katil. Itu saya. Saya takkan duduk kat katil tu. Even kereta pun kalau dah cuci, satu habuk kalau saya nampak saya akan berhenti, saya boleh ambil. Itu saya. Tetapi bila time malas tu, nanti takap dengan sampai sekejap Berapa besok. lama sikap malas tu? Depends pada kerja kita. Kalau let's say macam tak, depend. Kalau syuting hari-hari, taklah. Tapi kalau misalnya kalau syuting pun sementara diorang nak tunggu set apa, akan pergi kat kereta, saya akan make sure kemas. Sebab saya adalah orang yang kalau saya nak buat kereta, saya make sure kereta saya selesa baru saya selesa. Dan saya memang tinggal seorang. Okey. Bila tinggal seorang, saya akan pastikan hall saya mesti bersih supaya saya tak kacau hall. Di bilik kalau nak campak-campak biasalah. Saya cakap, tapi make sure kalau ada masa tu saya akan keluar rumah, saya nak keadaan bersih supaya saya balik saya tenang. Itu saya. Bukan up diri tahu, boleh datang rumah saya. Tak sabar nak buat lawatan. Kawan-kawannya tahulah. Macam tu. Faham. Ini pandangan daripada tetamu-tetamu kita. Ternyata mereka ini bukan sebahagian daripada orang yang pengotor. Okey, kita nak dengarkan juga pandangan mereka di luar sana. Bagaimana pula mereka merasakan tentang pengotor ini? Betul ke ia satu tabiat ataupun sifat pemalas? Kita saksikan. Pengotor ni adalah pemalas lah. Dia datang daripada diri kita sendiri. So bila kita pemalas, dia akan jadi pengotor. Saya akan tegur dia straight, tapi dengan melibatkan saya dan dia sahaja. Pemalas. Sebab kalau orang tu pemalas, dia automatik akan jadi pengotor. Tabiat bermakna dia tak dididik. Kalau di rumah sendiri tak dididik ataupun sifat menjaga kebersihan tu tak ada, so sifat tu akan terbawa ke mana saja dia. Muda-muda dulu
duduk rumah sewa, dia makan, dia bertinggal atas meja. Dekat sink tu kadang-kadang sampai kering, sampai bulat-bulat. Kena reverse psikologi balik dengan orang pengotor ni. Kata, kau boleh ke masuk toilet berbau gini kan? Pemalas. Kadang-kadang kita tengok orang tu cantik tapi sebenarnya kat belakang lain macam. Pengotor tu tabiat lah. Kalau tak ada didikan daripada rumah, so benda tu akan bawa sampai kita dewasa lah. Kalau kita biasakan benda tu sampai ke tua, so bila kita ke tua nanti macam orang lain akan ikut perangai kita lah. So benda tu tak elok lah untuk dicontohi. Bagi saya, pengotor ni dua-dua. Tabiat dia dan juga dia adalah seorang pemalas. Pemikiran dia lah. Kalau kita nak jadi seorang pengotor, dia akan jadi pengotor. Takat ni tak pernah ada lagi pengalaman dengan orang pengotor lah. Saya dididik untuk jadi seorang yang pembersih. Macam-macam pendapat orang luar mengenai topik kita hari ini. Tapi saya nak kongsikan satu yang saya terbaca tadi, Rina. Di Taiwan, dengan alasan menjimatkan air, seorang isteri ni hanya mandi setahun sekali. Dan 13 tahun Dan si sekali. suami mendakwa dia menderita secara psikologi bersama isteri pengotor itu kerana tak gosok gigi juga selama setahun itu. Saya pun bila baca artikel tu memang tak dapat nak fahamkan sebab masa bercinta lain karakter Betul. dia. Tapi bila dah kahwin, dia membuat keputusan untuk mandi setahun sekali waktu Tahun Baru Cina sahaja. Kemudian dia akan kemaskan diri dia selama 3 jam untuk setahun itu. Tak gosok gigi, hanya makan gula-gula getah. Lama-lama give up suami dia. Dan akhirnya suami mengambil keputusan untuk bercerai. Ini satu situasi yang kita rasa tak masuk akal tapi benar-benar berlaku. 13 tahun. Selepas 13 tahun tak sebulan. kesabarannya. Kenapa tak setahun terus? Nanti kita kaji. Jadi doktor, kita nak tahu juga sebenarnya kalau ada sifat begini, apa antara kesan untuk orang sekeliling? Macam tadi suami dia terus ceraikan, dia tak tahan lah kan. Tapi itu dah terlalu kritikal lah sebab sampai tak mandi setahun. Tapi macam yang biasa penyepah ataupun ada orang kata manners yang tak cukup ni, bagaimana? Okey. So, kesan ni kita boleh tengok daripada dua sudut. Satu individu dan satu masyarakat lah, orang sekeliling. So, daripada individu, bila dah sedia maklum pengotor, pengotor ni banyak dia punya definition pula. Tak mandi satu hal juga. Persekitaran pengotor pun ya juga. Baju yang sama setiap hari pun pengotor juga. So, of course, daripada segi perubatan, dia boleh menyebabkan penyakit. Banyak sangat penyakit yang boleh datang disebabkan oleh persekitaran yang kotor ni. Macam-macam penyakit yang boleh datang. Kita boleh klasifikasikan sebagai dua grup juga. Individu dan juga orang sekeliling. Untuk individu, penyakit yang paling common, yang paling mesti akan dapat kalau persekitaran kotor. Yang pertama ialah food poisoning lah, paling senang. Bila persekitaran kotor, so obviously tangan kita akan kotor, keliling kita kotor, barang-barang kita kotor. So food poisoning akan cerit-birit, muntah dan sebagainya. Yang kedua, boleh menyebabkan skin reaction. Skin kita akan ada rash, allergic rash ataupun scabies. Scabies. Scabies ataupun boleh juga berlarutan kepada kencing tikus, leptospirosis, typhoid, salmonella dan mungkin kolera lah taun. Tapi dah agak jarang juga kolera dekat Malaysia sekarang. Itu daripada segi individu. Untuk keadaan ataupun orang sekeliling, apabila seseorang itu seorang yang pengotor, so dia tidak menjaga kawasan dia kan yang sepatutnya. So automatically apa yang kita lihat sekarang, kes denggi makin banyaklah, tak pernah turun. Mungkin kita terlupa sebab kita hari-hari dengan COVID-19. Tapi sebenarnya denggi itu tak pernah turun pun. And it always there. Dekat situ saja, sama ada dia meningkat ataupun dia plateau, static. And saya daripada bahagian Hulu Langat, memang dekat Hulu Langat memang kes memang tengah banyak sekarang. So dia berpunca daripada pengotor, persekitaran yang kotor. Contohlah kawasan rumah pun kotor. Dan daripada situ akan timbulnya pembiakan nyamuk-nyamuk Aedes, air-air bertakung. So daripada dia yang pengotor, dia membiakkan nyamuk dan satu masyarakat akan dapat. Okey, Nak kemas kereta lah lepas ni. Terus balik rumah terus mop. Sebab mungkin mereka yang mempunyai sifat pengotor ini tidak menyangka bahawa kesannya boleh bertindak sebegitu. Tapi kalau Nita sendiri kan, bila berhadapan ataupun mempunyai pengalaman, mempunyai rakan atau sesiapa saja yang dikenali ada sifat pengotor ini, susah tak nak tegur? Susah lah sebab kalau kawan mesti kita sayang dia, kita nak tahu juga sebab I know orang sometimes kalau dia orang tak jaga diri, it may come sebab dia ada depression or some sort of emotional disturbance lah. So kita kena scan dulu kawan tu macam dia ada masalah ke, kenapa dia macam ni, ataupun memang dia lahir
dia lagi kecil dan besar memang macam tu. Tegur je. Tegur je. Awak ni memang macam Mama Leha lah. Awak ni memang malas kau tahu. Pemalas paling teruk di dunia. Kan dia. Nangis sedih kan? Kenapa? Kau kata tanya. Tersedak. Orang sebut ni, ada orang sebut ni. Oh, ya ke? Ingat sedih sangat cerita Nita Tak. tadi. Okey. Itu pandangan daripada Nita sendiri. Kalau Saliha kan, bila melihat situasi ini, kadang-kadang kita tahu bahawa dalam kehidupan bermasyarakat ni penting untuk kita saling ambil tanggungjawab, bukan sahaja di rumah kita tapi juga keadaan sekeliling. Apa yang disentuh oleh doktor itu, kalau wujud sikap itu dalam rumah kita, kita selalu menyangkakan bahawa kita tak memikirkan tentang bagaimana ia boleh memberi kesan kepada persekitaran. Apa yang penting sebenarnya untuk kita letakkan diri kita ini agar kita tidak menjadi sebahagian daripada mereka yang punya sikap pengotor ini, supaya persekitaran juga terjamin selamat. I think discipline lah, you know. Dari kecil, like I said. And then having a positive support system around you, kawan-kawan you, nasihatkan you, you know, because, you tak nak live in a unhealthy environment. Macam doktor cakap, akan bawa penyakit. So, kita tak naklah sampai tahap tu kan. So, I guess a good support system and, kena ada pemikiran yang bagus lah, you know. Kalau Nita dia tinggal bersorangan, mungkin mudah untuk dia uruskan rumah dia. Tapi bila kita dah berpasangan kan, setiap orang ada karakter yang berbeza. Kalau Siti bagaimana? Baik ai. Bila dah kahwin tu, tak boleh malas. Kalau duduk seorang tu macam, okay, we have our lazy days. Tapi taklah sepah sangat. Tapi I syukur, not that I'm critical lah, tapi suami I sangat-sangatlah organized. Dia kemas, kita dia kemas. Sometimes tu organized boleh gaduh juga tau. Jangan letak kat situ, ni. So like, macam tu je lah. Tapi Betul lah, you ada suami macam tu. Yeah, it's nice. Like, let's say kalau dah habis makan tu, I masak, dia akan do the dishes. So, Oh my God, you cook, I clean. Bagus. You clean. Yes, setuju. Untunglah you Yes. Adalah karakter Dr. Huzairi tu. Mak Leha, Pak Samad tolong kemaskan kan lepas tu. Pak Samad tu lain cerita tu. Okey, macam Liza sendiri, ada tak orang kata sesuatu sikap yang pantangnya tengok ni, kalau orang ni macam rasa tak boleh tengok benda tu? Itulah nak cakap juga macam Silakan. nak upkan diri sendiri. Tapi saya bersyukur Alhamdulillah. Kawan-kawan saya kebanyakan je memang yang kita lebih kurang PL sama. Yang macam like kita boleh tegur. Even anak-anak pun, dan memang kita tak nafikan saya anak-anak membesar dengan ada helper. Dan sampai hari ini pun kita tak nafikan kesilapan daripada kita sebab dah ada helper. So bila dia dah duduk sendiri tu, kadang-kadang bila dia balik rumah tu, biasa dia jadilah mak yang macam mak tiri balik, yang kalau dah ambil, make sure letak balik. So memang sebegitulah bagaimana kita nak diri kita nak anak-anak kita macam tu. Cuma kesilapan macam yang cakap tadi ada orang menjaga. Tapi persekitaran tu of course kita pun tak naklah fight macam tu, yang kata yang pengotor-pengotor tu, kalau boleh bukan memilih kawan ya, tapi sekiranya kita ada dah berjumpa atau berkenalan dengan orang yang kita rasa kita perlu tegur, saya suka cakap, saya akan lepaskan. Saya rasa tak selesa, saya akan cakap tak selesa. Kalau rasa, Cuba kongsi sikit macam mana nak tegur tu. Mungkin ada yang tak berani sebelum ni tapi tak tahu cara. okey, tengok pada kawan dia macam mana. Kalau kawan dah lama kita kawan, of course kita dah kenal dia lama, tapi kalau orang baru adalah cara kita. Tapi maknanya kawan tu tidaklah bawa sampai balik rumah sampai kita nak pergi. Sebab saya itulah nak minta maaf, saya memang pilih kawan. Minta maaf lah. Saya pilih kawan supaya saya tak akan ada kata orang tu ada tak nak dah. Saya rasa orang kita kena terima kawan kita seadanya dan kawan kita terima seadanya, dan tegur menegur tu saya rasa saya bersyukur alhamdulillah kawan-kawan yang memang dah 30 tahun, 20 tahun masih berkawan. Itulah kawan-kawan saya. So kawan yang boleh terima kita seadanya dan kita terima kawan kita seadanya. Kita pun rasa mudah untuk tegur kalau ada salah dan silap. Kenapa kita dah nampak dia pengotor? Janganlah dia, boleh cakap lah tapi sekian saja kawan, sampai situ saja. So far tak pernah kot tapi, I tahu yang pengotor. Tapi kalau tahap yang begitu belum belum jumpa, ya betul, tak jumpa lagi orang yang macam tu. Macam tak masuk akal lah tadi tu. Memang susah nak terima. Tak masuk. Kita pun rasa macam 13 tahun mandi setahun sekali. Itu 13 tahun langsung tak masuk akal juga. 13 tahun tak pasti kenapa tak sudah seminggu. Kalau perempuan tu datang bulan macam mana? Wow. Sebab 13 tahun. Yes. Takkan tak cuci.
Betul lah, saya pun terfikir juga perkara yang sama. Apa yang disentuh oleh Siti Salihah sebentar tadi, doktor, ini semuanya kalau kita nak ubah, nak jadikan ia bukan lagi satu tabiat, kita nak buang sifat pemalas ni, sebab kita kena ada disiplin. Tapi secara hakikatnya, dia bukan mengambil masa yang sangat pantas. Sebab kalau dah ia jadi satu tabiat, pastinya susah untuk kita ubah. Tapi ada tak cara terbaik sebenarnya kita nak keluar daripada sifat pengotor ini? Okey. Pada saya, kita tengok daripada sudut positif, apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, secara tidak langsung semua orang dah lebih aware kepada kebersihan diri sendiri. So saya rasa bersyukur jugalah in term of that. Jadi bila keadaan macam itu, dia memberi lebih kesedaran kepada kita semua tentang pentingnya menjaga kebersihan diri sendiri dulu sebelum kita nak menasihati orang lain. Saya tertarik dengan apa yang Kak Lia cakap tadi. Berkenaan dengan macam mana kita nak tegur kawan-kawan kita yang pengotor. Tapi pada saya, kalau kita dah sendiri bersih, saya rasa yang individu yang pengotor tu pun akan segan untuk melakukan apa yang dia biasa buat. So saya rasa boleh jadi sebagai satu reverse psychology. Kalau kita bersih, kawan tu mungkinlah sekali dua dia akan kotor, tapi lama-lama saya rasa lumrah manusia tu akan cenderung ke arah benda yang baik. Tapi kalau kita dah memang sendiri kotor, yang si pengotor pun datang join, dan jadi kali dua, kali empat, so itu yang akan menjadi lebih teruk lah. Saya percaya benda tu. Reverse psychology sometimes kita tak perlu nak cakap pun. Tapi kita buat, yang kita kadang-kadang kalau macam saya, inside my car, kat dalam kereta saya, tak boleh makan. Saya tak boleh orang makan dalam kereta. Even minum kopi saja. Kopi? Kopi tin ataupun cup sajalah. Okey, alasan doktor sebab tak nak ada bau ataupun tinggalkan sisa. Saya pantang kepada bau. Bau-bau melekat saya tak berapa gemar sangat. Bau-bau yang melekat. Bau-bau yang melekat. Mungkin saya boleh praktikkan. Ya. So secara tidak langsung, kawan-kawan saya yang nak tumpang kereta saya tak akan makan dan minum. Sebab dah tahu. Jadi kereta saya automatically bersih. So doktor tak pergi drive-thru lah? Tak pernah pergi drive? Drive-thru pun jarang lah sebenarnya. Even kalau... Girlfriend tak kisah ke? Girlfriend tak kisah. Okey, secara rumusannya kita dapat tahu bahawa ia terpulang kepada diri sendiri dan apa yang dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita ini berbalik kepada diri kita. Kalau kita ada disiplin yang tinggi, pastinya cara pembesaran kita juga daripada kecil memang mementingkan kebersihan. Perkara ini tak akan berlaku. Dan kita kalau berkawan dengan orang-orang yang pembersih juga secara tak langsung dia akan terikut. Setuju semua? Setuju. Okey, baiklah. Selain daripada itu, sikit saya nak tambah. Silakan. Berkenaan dengan ibu bapa, kena tunjuklah apa orang kata Contoh cucu yang teladan bagus. yang baik. Baik. Terima kasih kepada Kak Liza, semua panel-panel kita. Rita dan juga doktor bersama kita berkongsi untuk satu topik yang cukup menarik hari ini. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini.